Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menerangkan tentang tajuk 2 iaitu ilmu falsafah dan isu-isu semasa. Untuk permulaan, saya akan menjelaskan tentang pengenalan ilmu falsafah. Secara umum, falsafah merupakan satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Falsafah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, ia merupakan suatu usaha pemikiran yang tuntas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Mengikut etimologi falsafah yang berasal daripada bahasa Yunani terdiri daripada philen, philos dan sophia. Philen ialah cinta, kaji atau hargai, manakala philos ialah cinta. Sophia pula membawa maksud hikmah, kearifan, kebijaksanaan atau kebenaran. Seterusnya kita pergi kepada definisi filosofi. Filosofi membawa maksud cinta terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, cinta terhadap kearifan. Dalam bahasa Inggeris, we call as the love of wisdom and trust. Menurut Kamus Dewan, falsafah ialah ilmu tertinggi yang menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya, kita pergi kepada definisi menurut ahli falsafah. Dalam terminologi, menurut Plato, falsafah merupakan pengetahuan segala yang ada. Ia merupakan kajian terhadap sesuatu yang baik, benar dan cantik. Menurut Al-Farabi pula, falsafah merupakan ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenar. Untuk pengetahuan anda semua, alam maujud ialah alam yang nyata. Pengertian umum falsafah menurut Abdullah Ishaq 1995, falsafah boleh didefinisikan sebagai suatu usaha ke arah mencintai, mengkaji, mencari dan menanggapi sesuatu perkara menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Tujuan ilmu falsafah adalah untuk mencari hakikat sesuatu dengan segala kemampuan pada akal manusia untuk kita kecapi. Dan misi utamanya adalah memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara penting dalam misi kehidupan. Yang pertama adalah falsafah teoretikal atau dikenali sebagai nazariah. Falsafah teoretikal atau nazariah merupakan ilmu yang berbentuk teori yang merujuk kepada konsep asas ilmu dan bidang-bidang ilmu tertentu serta persoalan-persoalan asas tentang kewujudan Tuhan dan alam semesta. Dalam falsafah teoretikal atau nazariah mencari kebenaran berdasarkan kaedah empirik. Falsafah teoretikal ini merangkumi falsafah seperti metafizik, epistemologi dan estetika serta psikologi. Ia juga merujuk kepada semua jenis ilmu serta memberi jawapan terhadap persoalan asas kehidupan tentang sesebuah kewujudan. Aliran ilmu falsafah yang kedua adalah falsafah praktikal. Falsafah praktikal merupakan falsafah yang mengandungi ilmu-ilmu yang boleh diaplikasikan dalam sebuah kehidupan harian dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu. Contoh, falsafah politik dan ekonomi. Dalam falsafah praktikal, ianya tentang mencari kebahagiaan hidup merujuk kepada aktiviti menghayati ilmu-ilmu iaitu tentang manusia, Tuhan serta alam semesta dalam segenap lakonan hidup manusia. Ianya juga merangkumi falsafah yang bersifat aplikasi serta praktikal. Dalam falsafah praktikal, ianya terdapat politik. Falsafah politik yang melaksanakan demokrasi dalam Dewan Parlimen serta konsep keadilan dalam pentadbiran sesebuah negara. Di dalam falsafah praktikal juga terdapat ekonomi. Falsafah ekonomi membincangkan tentang perkara-perkara serta persoalan dasar mengenai ekonomi. Hasil daripada pemikiran tentang keadilan ekonomi tersebut boleh dijadikan sebuah dasar atau polisi kerajaan serta boleh menjadi dasar kerajaan dalam pembahagian kerajaan negara. Di dalam falsafah praktikal juga terdapat falsafah etika serta peradaban. Dalam falsafah etika membincangkan tentang falsafah politik.
Seterusnya, dalam aliran ilmu falsafah terdapat juga falsafah baharu yang terlahir. Falsafah baharu telah berlaku pada masa kini iaitu pada zaman globalisasi dunia tanpa sepadan yang menunjukkan falsafah teknologi. Antara falsafah teknologi yang terlahir adalah revolusi perindustrian, robotik, artificial intelligence, kemajuan peralatan persenjataan serta berisikan seperti nuklear. Melalui kemudahan teknologi, segala urusan telah berlaku dengan lebih cepat serta mudah. Akan tetapi, ia juga mengakibatkan pengurangan terhadap sumber manusia. Hal ini kerana sebahagian kerja boleh digantikan dengan robot, di mana ia memberikan satu ancaman bahaya kepada kehidupan manusia. Contoh, kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Falsafah alam sekitar terlahir disebabkan kepesatan teknologi. Kerana berlakunya kerosakan alam sekitar disebabkan oleh tindakan manusia sendiri yang mengejar kemajuan serta keuntungan tanpa memikirkan kelestarian alam. Oleh yang demikian, dunia hari ini telah mengalami ecological crisis kerana berdepan dengan masalah-masalah seperti pemanasan global, penebangan hutan, pencemaran udara dan air akibat daripada pembuangan sisa-sisa toksik serta bahan sisa beracun serta penipisan lapisan ozon dan masalah pembuangan dan sebagainya. Falsafah timur merupakan falsafah yang mempunyai persaingan yang sihat terhadap falsafah barat kerana kemunculannya melibatkan perdagangan dan kuasa ekonomi dunia yang baru seperti di negara-negara Asia. Contohnya, China, Jepun serta Korea menjadi saingan terbaru terhadap Amerika Syarikat dan Eropah yang sebelum ini menjadi dominan sebagai kuasa ekonomi dunia, dan negara-negara tersebut telah berjaya mencipta inovasi baru seperti alat komunikasi, peralatan elektrik dan pelbagai kenderaan yang membekalkan barangan ke seluruh dunia. Seterusnya ialah kategori ilmu falsafah. Ilmu falsafah terdiri kepada 3 kategori iaitu ontologi, aksiologi dan epistemologi. Jadi saya akan terangkan ilmu falsafah yang pertama iaitu ontologi. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal, paling menyeluruh dan kuno. Ia muncul sekitar pertengahan abad ke-17 oleh Rudolf Ginzburg. Ontologi terdiri daripada 2 suku kata iaitu ontos dan logos. Ontos yang bermaksud sesuatu yang wujud dan logos yang bermaksud ilmu. Oleh itu, ontologi dapat diartikan sebagai satu ilmu atau teori tentang wujudnya hakikat yang ada. Hakikat dalam ontologi dapat diartikan sebagai keadaan sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah. Ontologi terbahagi kepada 4 iaitu metafizik, kosmologi, matematik dan ilmu kemanusiaan. Okey, jom saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama ialah metafizik. Metafizik adalah salah satu bidang yang tertua di dalam bahagian falsafah ini. Boleh dikatakan metafizik ini mempunyai umur yang sama dengan falsafah. Metafizik menjelaskan tentang sesuatu yang di sebalik fizikal. Merujuk kepada maksud perkataan itu sendiri yang mempunyai 2 suku kata iaitu meta dan juga fizik. Meta yang berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud di sebalik dan fizik yang bermaksud alam zahir. Jadi, metafizik dapat ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan tentang perkara-perkara yang tak dapat dilihat oleh mata kasar. Mengikut kamus, metafizik ialah persoalan-persoalan yang melampaui penyiasatan saintifik. Antara persoalannya ialah apakah itu alam semesta, adakah Tuhan wujud, apakah itu kehidupan, apa dia pemikiran. Memang kita tidak dapat nafikan bahawa persoalan-persoalan ini sukar untuk mendapat jawapannya dengan hanya merujuk kepada hasil dapatan daripada eksperimen ataupun kajian saintifik. Tetapi ahli metafizik sentiasa ingin mencari apakah makna apabila kita kata
hadirnya kewujudan sesuatu. Jadi kita akan bincangkan perkara ini di falsafah, aksiologi dan epistemologi. Yang kedua ialah kosmologi. Perkataan ini diperoleh daripada istilah bahasa Yunani iaitu kosmos yang secara harfiahnya bermaksud aturan atau hiasan. Tetapi kini, secara umumnya perkataan ini dapat diertikan sebagai kata seerti bagi alam semesta. Falsafah kosmologi dapat dibezakan dengan dua jenis hujah kosmologi. Jenis yang pertama mempunyai tradisi panjang dalam sejarah falsafah yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir seperti Plato, Aristotle, Descartes dan Leibniz. Bagi Leibniz, semua bahagian alam semesta penuh dengan yang kecil, monad, yang tidak dapat gagal, yang tidak memiliki komponen penyusun dan tidak mempunyai tingkap di mana sesuatu boleh masuk atau keluar. Antara soalan yang cuba dijawab oleh kosmologi antaranya seperti apakah asal-usul kosmos, apakah unsur penting kosmos, adakah kosmos mempunyai motif tersendiri, bagaimana kosmos berkelakuan dan bagaimana kita nak memahami kosmos yang kita sedang berada sekarang. Kosmos bermaksud alam semesta. Yang ketiga ialah matematik. Falsafah yang bermaksud cinta kepada kebenaran. Arti kata setiap falsafah matematik mempunyai kebenaran masing-masing dalam pendapat mereka dan kajian. Sarjana Islam seperti Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Haytham dan Al-Farabi, mereka mencintai kebenaran dengan mencari ilmu sebanyak yang mungkin di awal persekolahan. Di madrasah-madrasah, mereka mendapat pendidikan aritmetik dan geometrik. Ilmu matematik diletakkan di atas bidang-bidang sains tabi'i kerana ilmu matematik secara tabi'inya bersifat antara disiplin. Semua bidang ilmu mesti ada sedikit sebanyak ilmu matematik, sama ada sains hayat, fizik, ekonomi, bahasa, sosiologi, antropologi maupun pendidikan. Tidak ada bidang ilmu yang tidak menggunakan ilmu matematik. Kedudukan matematik yang istimewa ini menunjukkan bahawa jika dibandingkan matematik dengan ilmu-ilmu lain, ilmu matematiklah yang paling hampir dengan falsafah. Yang terakhir ialah ilmu kemanusiaan. Falsafah ilmu kemanusiaan membincangkan tentang sosiologi dan tingkah laku manusia. Kemanusiaan adalah kebaikan yang berkaitan dengan etika asas altruism yang diperoleh daripada keadaan manusia. Kemanusiaan boleh dikatakan sebagai perasaan sayang, altruism dan kecerdasan sosial yang menjadi kekuatan kepada individu. Bagi ilmu falsafah yang seterusnya ialah epistemologi. Epistemologi perkataannya yang berasal daripada bahasa Yunani iaitu episteme dan logos. Episteme bermaksud pengetahuan, manakala logos bermaksud pengetahuan sistematik atau ilmu. Bagi pengertian epistemologi, ini merupakan suatu pemikiran yang mendalam dan sistematik mengenai suatu ilmu pengetahuan tersebut. Epistemologi merupakan teori ilmu tentang asas, matlamat, sumber dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi, ianya akan menjawab persoalan mengenai sesuatu pengetahuan yang dimiliki. Ianya akan menyentuh mengenai bagaimana seseorang itu boleh mengetahui sesuatu dan bagaimana seseorang itu memperolehi pengetahuan. Sebagai contoh, rumah. Jadi, kita akan membahas mengenai bagaimana kita tahu bahawa sesuatu itu disebut rumah. Jadi, mengenai persoalan itu, akal yang akan mengklasifikasikan segala informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang rumah. Ilmu falsafah yang seterusnya ialah aksiologi. Aksiologi perkataannya yang berasal daripada bahasa Yunani iaitu axios dan logos. Axios bermaksud nilai, manakala logos bermaksud teori. Pengertian aksiologi ianya merupakan penelitian tentang nilai yang dianalisis dari pelbagai sudut seperti pegangan kepercayaan, kebudayaan, konsep moral dan lain-lain. Aksiologi merupakan teori nilai di mana teori nilai terbahagi kepada dua perspektif.
iaitu perspektif Islam dan perspektif Barat. Perspektif Islam ianya bersumber wahyu dan berasaskan kerangka akal menurut perspektif Islam. Manakala perspektif Barat ianya bersumber akal semata yang subjektif. Setelah kita mengetahui mengenai sesuatu ilmu pengetahuan dalam konsep ilmu falsafah epistemologi, aksiologi inilah yang akan membahas mengenai manfaat dari ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan. Melalui aksiologi ini juga, kita akan mengetahui sama ada pengetahuan itu akan mendatangkan manfaat ataupun sebaliknya. Dalam aksiologi pula, kita akan menilai mengenai bahawa adakah rumah itu bermanfaat kepada kehidupan kita ataupun tidak. Aksiologi terbahagi pada 3 aspek iaitu logik, etika dan estetika, di mana ianya saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi, logik dalam erti kamus Jawaan ialah merupakan satu ilmu atau pengetahuan tentang cara berfikir secara sihat serta kemampuan untuk berhujah dengan meyakinkan. Logik adalah satu falsafah yang membahaskan tentang pendapat benar atau salah. Jadi, adakah penting ilmu logik ini? Pentingnya ilmu logik dalam kehidupan seharian kita adalah untuk melatih dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek fikir dengan menggunakan metodologi berfikir. Selain itu, kita juga dapat membezakan proses berfikir yang benar daripada yang salah. Ilmu logik dalam Islam dikenali sebagai ilmu mantik. Mantik adalah lafaz-lafaz atau percakapan yang membimbing akal dalam peranannya ke arah mencari kesimpulan yang betul serta melindunginya dari kesalahan ketika berfikir. Di samping itu, ilmu logik ini merupakan suatu seni dan kerangka berfikir yang membolehkan seorang itu berfikir secara betul dan teratur. Justru, ilmu logik perlu dipelajari untuk seseorang itu memahami falsafah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan analisa tentang sesuatu atau apabila seseorang itu berhujah satu isu. Ilmu logik banyak menggunakan mental dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Etika merupakan perbahasan tentang tingkah laku benar atau salah. Etika adalah ilmu yang membincangkan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang manusia. Erti kata lain, etika merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral, tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Jadi, etika berfungsi sebagai ukuran asas untuk menentukan apakah tingkah laku yang betul, apakah tingkah laku yang salah, apakah tingkah laku yang bertanggungjawab dan sebagainya. Di samping itu, etika disebut sebagai falsafah praktis atau falsafah moral. Apa itu falsafah praktis? Ianya dikaitkan dengan tindakan sukarela melakukan kerja-kerja harian dalam pelbagai bidang yang diceburi. Sebagai contoh, kerja-kerja yang sering kita lakukan di rumah, pejabat dan sebagainya. Secara tidak langsung, melalui tindakan sukarela yang datang daripada diri seseorang itu, ianya dapat membantu seseorang itu untuk terus berbuat kebaikan dan menjauhi dirinya daripada berbuat keburukan. Bercakap mengenai falsafah moral pula, ianya dapat dikaitkan dengan kesedaran moral. Sebagai contoh, dalam kehidupan bermasyarakat, kesedaran moral dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan progresif. Hal ini kerana kesedaran moral yang wujud dalam setiap diri masyarakat, ianya dapat memupuk persefahaman, bertimbang rasa, tolong-menolong dan sebagainya. Jadi, tanpa kesedaran moral, wujudnya satu keadaan konflik yang tidak berkesudahan yang mengakibatkan seorang itu atau satu kehidupan manusia itu menjadi angkuh, dengki dan sebagainya. Estetika ialah perbahasan yang akan membahaskan mengenai nilai kecantikan, nilai keindahan dan nilai kesenian. Jadi estetika ini adalah ilmu yang akan membahaskan tentang falsafah seni, apa, bagaimana keindahan itu terbentuk dan dirasai. Estetika juga disebut sebagai falsafah seni, iaitu philosophy of arts. Estetika meliputi konsep keindahan dan nilai keindahan sesuatu karya. Estetika disebut sebagai falsafah seni kerana estetika itu ialah elemen asas dalam seni.
Karya seni adalah sesuatu yang tiada batasan dan ramai yang menikmatinya kerana dianya mempunyai unsur estetika. Selain itu, nilai seni ataupun nilai keindahan karya seni juga berbeza mengikut setiap pendapat individu. Seterusnya, bercerita mengenai kesenian Islam pula. Kesenian Islam ini ianya berjaya menghasilkan satu bentuk tahap seni yang dapat mengagungkan semua lapisan masyarakat. Selain itu, kesenian Islam dihasilkan atas prinsip melibatkan hubungan kerohanian antara seseorang dengan karya seni. Sebagai contoh, tulisan khat yang mulia dalam Islam. Di samping itu, kesenian Islam juga ditegakkan atas prinsip melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam sekitar, sesama manusia dan makhluk lain. Maka, atas dasar inilah kita menepati bahawa kesenian Islam bersifat menyeluruh. Terakhir sekali ialah falsafah Islam. Maksud falsafah Islam ini datang daripada kebanyakan tokoh-tokoh falsafah Islam di mana mereka menyesuaikan istilah falsafah ini dengan kata hikmah sehingga kata hakim, di mana ia ditempatkan di atas kata failasuf. Namun demikian, mereka menegaskan bahawa kata hikmah ini adalah atas kata falsafah. Dan secara jelasnya kita boleh lihat bahawa falsafah Islam ini adalah suatu ilmu yang disesuaikan dengan ruh dan juga ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran terhadap segala sesuatu. Falsafah di dalam Al-Quran ini terbagi kepada 4, iaitu ontologi, kosmologi, epistemologi dan juga aksiologi. Falsafah dan Al-Quran ontologi dari segi metafizik. Persoalan mengenai metafizik ini menguasai sebahagian besar daripada kandungan ayat-ayat Quran, di mana ia bermula daripada perbincangan mengenai akidah tauhid dalam merangkumi perbahasan mengenai hakikat ketuhanan sehinggalah kepada perkara-perkara seperti ghaibiyat, sam'iyat dan sebagainya. Huraian persoalan metafizik yang terkandung di dalam Al-Quran ini telah membezakan falsafah metafizik Islam dengan maksud metafizik menurut pandangan pihak-pihak lain seperti metafizik Yunani dan juga Barat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Seterusnya ialah kosmologi. Kosmologi ini merupakan satu perbahasan di mana ia merupakan satu hakikat kejadian makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran merupakan ayat-ayat Tuhan yang bersifat al-makru, iaitu ayat-ayat yang dibaca. Manakala segala kejadian alam yang terbentang ini merupakan ayat-ayat Tuhan yang bersifat al-maftuh, iaitu alam yang terbuka. Sifat alam yang terbuka inilah menjadi satu sasaran di mana para intelektual melakukan kajian demi kajian, terutamanya di dalam bidang sains seperti sains tabi'i, astronomi, perubatan dan sebagainya. Menurut Ibn Sina, manusia ibarat gambaran alam kecil yang di dalam kejadian manusia merangkumi rahsia-rahsia kejadian alam yang luas ini. Kosmologi Islam melihat alam dalam aspek tanda kewujudan, keagungan, kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk dimanfaatkan oleh manusia dan juga sebagai tempat tinggal manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman. Surah Al-Kahf ayat 9. Seterusnya ialah epistemologi. Epistemologi ini adalah merupakan satu teori keilmuan di dalam Islam di mana ia memfokuskan kepada ilmu pengetahuan sebagai sumber kepada kebenaran. Al-Quran merupakan ilmu yang tertinggi di mana ia menjadi rujukan kepada orang-orang yang beriman, manakala matlamat ilmu di dalam Islam adalah untuk mencari kebenaran hakiki, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Yang terakhir sekali ialah aksiologi. Dalam Islam, aksiologi ialah bersumberkan wahyu dan ia berhubung kait dengan nilai seperti etika, agama dan juga moral. Dari kacamata barat, ia tidaklah konsisten kerana ia menggunakan akal dan boleh berubah mengikut masa, tempat dan kesesuaiannya. Dalam aksiologi Islam, nilai muktamad yang ditentukan berdasarkan justifikasi Al-Quran dan hadis di mana ia berpaksikan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud,
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpa sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini di atas sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6.